Kata Dr. Muhaimin Sulam, andai Jebat berjaya menderhaka, Melaka merupakan kerajaan republik pertama di Nusantara. Namun, tidak seperti diduga kerana masyarakat Melayu Melaka ketika itu meletakkan kepentingan bangsa dan negara melebihi kepentingan pribadi si Jebat derhaka. Akhirnya, Kesultanan Melayu Melaka dapat dipertahankan dan institusi beraja dapat diwariskan zaman bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kemaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Buat peneraju acara, barisan hakim yang bijaksana, seterusnya sidang pendengar, penutur bahasa, pencinta negara. Saya mulakan mauduk bicara rukun negara atas prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan dengan serangkap pantun. Berlayar kolek ke Indragiri bersama tuah dari Melaka. Datang si pendek teguh berdiri mengangkat marwah tanah pusaka. Saudara, sebelum kata bersarut hujah, sebelum bicara jauh melangkah, izinkan saya mentakrifkan prinsip rukun negara yang akan dibahaskan pada hari yang bertuah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan 2016, kesetiaan merujuk kepada keteguhan hati dan ketaatan. Raja merujuk kepada pemimpin di sesebuah negara. Keluhuran merupakan keagungan dan ketinggian, manakala perlembagaan merupakan undang-undang di sesebuah negara. Tuntasnya, kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan merupakan kunci utama kepada kedamaian dan keamanan buat negara bernama Malaysia. Kita mampu berdiri teguh kedati pun badai melanda. Seliang bak tebu, serumpun bak serai, terapung sama hanyut, terendam sama basah. Saudara, hari ini kita akan membincangkan kesetiaan kepada raja dan negara atas 3 kunci utama. Pertama, sejarah institusi beraja. Kedua, keistimewaan institusi beraja di Malaysia. Dan ketiga, institusi beraja menjamin kestabilan negara. Sejarah institusi beraja di dunia adalah institusi kepimpinan yang tertua. Dianggarkan di awal abad pertama terdapat 900 buah takhta raja di seluruh dunia. Kedati pun begitu, sehari demi sehari, setahun demi setahun, institusi monarki ini menuju ke jalan mati. Revolusi Perancis merupakan perintis kepada kemusnahan sistem beraja di Eropah. Revolusi Sun Yat-sen telah menamatkan monarki di negara China. Bahkan kudeta tentera di Greece mengakibatkan Raja Greece lari meninggalkan negara. Mutakhir ini pada tahun 2008, Raja Gyanendra dari Nepal telah digulingkan dan diganti dengan kerajaan republik sekular. Ironinya, senario tersebut tidak berlaku di negara kita kerana orang Melayu meletakkan institusi raja di puncak tinggi yang menaungi untung nasib bangsa dan negara. Kedati pun penjajah datang dan pergi, institusi beraja tetap terpahat di hati. Bahkan kebijaksanaan raja-raja Melayu terdahulu berdiplomasi dengan penjajah mengakibatkan kesucian agama Islam dapat dipelihara. Bahkan agama Islam dinyatakan dan disebut dalam undang-undang negara hingga ke hari ini. Istimewanya, institusi beraja di Malaysia adalah pertama, kita mempunyai 9 orang sultan dan raja Melayu yang melalui proses penggiliran untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Menariknya, proses penggiliran ini berlaku dengan penuh tertib dan penuh luhur budi. Kedua, kuasa prerogatif yang ada pada raja-raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong disebut secara nyata dalam perlembagaan negara. Bahkan kuasa raja dilaksanakan oleh jemaah menteri dengan begitu sempurna. Sebab itu, setiap urusan kerajaan akan tertulis perkataan urusan Sri Paduka Baginda. Dan yang ketiga, kuasa budi bicara yang terdapat pada raja dan Yang di-Pertuan Agong yang tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Uniknya,
Institusi beraja menjamin kestabilan negara kerana umum mengetahui selepas peristiwa 24 Februari 2020 berlaku ribut politik dan kekacauan yang terus melanda negara. Sekalipun begitu, tiada rakyat yang hilang nyawa. Walaupun gajah sama gajah berperang, pelanduk di tengah tidak kematian. Kerana Malaysia beruntung kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Saya suka memetik kata-kata Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu. Katanya, pemain politik memainkan peranan politik dalam pagar politik. Namun, raja memainkan peranan mereka di luar pagar politik bagi menjamin kestabilan negara. Bahkan, tiada raja, tiada negara. Perkataan kerajaan, jika tiada raja di tengah-tengah, tidak dapat dieja dengan sempurna. Politik kepartian datang dan pergi. Institusi beraja kekal berdiri. Saudara, kita pergi kepada prinsip yang kedua, keluhuran perlembagaan. Sejarah perlembagaan di Malaysia berlaku dengan begitu sempurna. Perlembagaan Malaysia dirangka oleh Suruhanjaya Reid pada tahun 1955 penuh dengan cabaran dan mihna dalam memastikan perlembagaan ini dapat dihasilkan buat negara yang baru merdeka. Saya suka memetik kata-kata Dr. Arifin Omar yang ditulis dalam jurnal dari Melayu Union ke-13 Mei, terbitan Universiti Sains Malaysia. Katanya, isu kewarganegaraan dan hak istimewa orang Melayu menjadi perbahasan yang hangat pada ketika itu kerana semangat nasionalisme belum lagi menyeluruh. Sebaliknya, yang ada adalah semangat Kemalayuan dan kecinaan yang tinggi ketika itu. Namun, hasil kompromi politik, perlembagaan Malaysia, perlembagaan negara dapat dihasilkan. Istimewanya, perlembagaan Malaysia adalah satu. Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan bertulis yang menjamin kebebasan, hak kewarganegaraan, kedudukan raja-raja, bahasa, agama dan setiap lapisan bangsa di negara ini. Kedua, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang tiada undang-undang lain dapat mengatasinya. Dan yang ketiga, menariknya perlembagaan negara adalah dia menjamin kerukunan sebagai sebuah negara persekutuan. Kerana dalam perlembagaan dicatatkan kuasa negeri dan kuasa persekutuan. Sebab itu, hubungan dan keharmonian antara negeri dan persekutuan terus berlangsung dalam muhibah, dalam suasana muhibah hingga ke hari ini. Menarik berkaitan dengan perlembagaan Malaysia adalah perkara 153 yang menjadi kunci utama kepada kejayaan keharmonian antara kaum di negara kita. Perkara 153, kita mempertahankan kedudukan nasib kaum Melayu dan Bumiputera. Dan kita juga ingin memastikan kesaksamaan buat rakan-rakan kita berbangsa Cina dan berbangsa India. Konklusinya, saudara, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan berjaya menyantuni setiap lapisan bangsa dan menghasilkan sebuah keluarga Malaysia yang stabil, harmoni dan dinamik. Sekalipun begitu, tetap ada lompang-lompang di sini sana yang perlu diperbaiki. Namun, yang amat menyedihkan, ada suara-suara sumbang khususnya dari golongan muda di media sosial seperti Twitter mula mempertikaikan institusi beraja dan perlembagaan negara. Ingin saya tegaskan di sini buat generasi muda di luar sana bahawa kesetiaan kepada raja dan negara dan perlembagaan merupakan kunci kepada keharmonian negara ini selama lebih 6 dasawarsa. Buat anak muda di luar sana, saya tinggalkan bait-bait lagu Dendangan Malik dan Datuk Jamal Abdillah untuk difikirkan secara bersama. Jangan diseru nama Maharaja. Nanti segerombolan hantu bisu yang berjelma. Guna hak berfikir sebelum hak bersuara. Jika terpelajar, guna hak si Miranda.
Sekian dulu dari saya. Mari sama-sama kita mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu dan perlembagaan Malaysia. Kita junjung tinggi untuk memastikan kestabilan negara ini kekal terpelihara untuk masa ini dan masa depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.